tahu apa yang saya sedang lakukan, teruskan bersama Eja Halal. Assalamualaikum. Bertemu kembali kita dalam rancangan Eja Halal, sebuah rancangan yang penuh dengan penyiasatan. Dalam episod kali ini, kita akan bersama-sama menyiasat hasil produk yang telah dikeluarkan oleh dua persatuan yang berada di bawah naungan LKIM. Di mana produk ini berasaskan hasil lautan. Sekarang ni saya berada di utara semenanjung Malaysia, iaitu di Pulau Mutiara, Penang. Kat sini dia kata ada kari kepala ikan. Sebenarnya saya sekarang berada di hadapan restoran Pen Mutiara. Di sini dikatakan mempunyai masakan popular iaitu kari kepala ikan. Untuk mengetahui lebih lanjut, jom ikut saya masuk ke dalam. Sekarang saya berada dalam restoran Pen Mutiara. Apa lagi? Kita menyiasat. Apa? Udang 5 kilo. Sotong, ikan, kepala ikan. Okey. Nanti saya skor awak kemudian lah. Assalamualaikum Cik Yus. Saya Munif. Cik Yus kan? Ya, saya Cik Yus. Saya pekerja baru yang masuk kerja hari ni lah. Jadi saya nak minta tunjuk ajar Cik Yus kalau sebelum saya memulakan kerja, saya nak tahulah kawasan-kawasan sekitar restoran ni. Okey, boleh. Manakala awak budak baru masuk di sini, saya akan tunjuk semua lokasi-lokasi dalam restoran ini supaya awak fahamlah dengan keadaan situasi restoran ini. Ya. Terima kasih Cik Yus. Boleh ikut saya sekarang? Boleh, terima kasih. Munif, ini reception. Jadi kerja dia shift. Oh, shifting. Shift lah. Ada shift Kita lah. boleh tukar-tukar. Kali reception tak ada, awak kemungkinan besar awak akan duduk kat sini. Jadi kalau ada customer datang, awak kena sambut customer lah. Boleh? Sambut customer. Apa khabar? Selamat datang ke restoran Pen Mutiara. Mari kita sopan lah. Sopan. Boleh? Mari kita mengikut ajaran Islam lah. Ya, Kena baik, sambutan baik, semua bagi salam semua. Boleh? InsyaAllah. Minta sarung tangan dengan sarung kepala. Ni Munif, pegang ni, pakai ni, ikut saya. Ikut Cik Yus. Kita pergi ke kitchen. Boleh? Munif, Ya. sekarang ni kita dah ada kat kitchen. Jadi tukang masak semua tengah sibuk masak. Jadi sebelah kanan saya ni, menu special di sini kari kepala ikan. Kari kepala ikan? Ya. Jom kita tengok dia buat kari kepala ikan. Boleh Cik Yus?
Ni dia ni kari kepala ikan yang special kat sini lah. Oh. Yang popular di sini, di restoran Tempera. Ni saya nak kenalkan dengan chef saya, Puan Fatimah dan Cik Din. Cik Din dengan Puan Fatimah. Ya, Assalamualaikum. chef ni. Ya. Jadi ikan apa yang kita guna ni? Selalunya ikan ni kita pakai ikan merah dan ikan jenahak. Ikan kelapu. Ikan kerapu. Ikan kelapu. Selain tu sumber tu kalau saya nak tahu lagi macam mana? Semua ni jom kita tengok kat luar. Kat luar? Kat luar banyak ikan-ikan ni semua. Boleh je, boleh. Munif, inilah ikan-ikan segar yang kita buat kari kepala ikan tadi yang untuk kita serve kepada customer-customer restoran. Oh. Jadi ikan-ikan segar ni kita dapat daripada JT LKM. JT LKM. Kat mana JT tu? JT LKM kat belakang restoran dia. Oh, kat belakang ni. Kat belakang. Jadi semua sumber-sumber ikan ni suci dan Suci, fresh lah. Fresh, bersih dan halal. Halalan thayyiban. Okey. Terima kasih Cik Yus sebab bagi tahu saya semua tentang ikan-ikan ni, tentang dapur semua tu. Jadi bila saya boleh mula kerja ni? Sekarang ni Munif boleh mulakan kerja. Okey. Sebab customer dah ramai dah. Saya pun nak mulakan tugas saya balik. Baik. Terima kasih Cik Yus. Saya mula kerja saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tadi saya diberitahu semua ikan di sini semuanya bersih dan fresh dan diperolehi daripada JT LKM. Untuk mengetahui kesahihan itu, ikut saya. Di JT inilah yang dikatakan tempat memperolehi ikan segar sebelum dibawa ke restoran dan dimasak untuk pengguna. Dan tentunya semua sumber ikan ni segar dan halal. Nampaknya bahan-bahan kat sini semua segar dan bersih. Bukan sahaja tempat memasak harus bersih, malah tempat membancuh air pun haruslah bersih. Bahkan tempat membasuh cawan ataupun gelas haruslah sentiasa bersih untuk mengelakkan daripada sebarang kotoran melekat pada cawan ataupun gelas untuk disediakan kepada pengguna. Dalam sebuah restoran, bukan sahaja tempat makanan atau tempat penyediaan makanan harus bersih, malah meja makan ataupun tempat untuk pengguna makan haruslah sentiasa bersih dan teratur. Contohnya seperti gelas ini, haruslah sentiasa bersih agar pengguna rasa selamat untuk minum. Begitu juga dengan pinggan, sudu, garpu dan sebagainya. Kita pun rasa selamat nak makan, betul tak?
Setiap premis yang menyediakan perkhidmatan makanan haruslah menyediakan sabun ataupun tempat pencuci tangan yang sempurna. Ini adalah untuk menjamin kesihatan para pengguna melalui kebersihan yang terjaga. Setelah meneliti restoran ini, saya yakin penyediaan makanan dan tempat makan di sini bersih dan suci sememangnya halal untuk kita makan. Kita jumpa di lokasi seterusnya. Nampaknya dah jauh saya berjalan dan kini saya berada di Tanjung Dawai, Kedah, Darul Aman. Dan di sini merupakan tempat pemprosesan keropok ikan. Dan yang specialnya di sini adalah keropok ikan bilis yang diusahakan oleh Persatuan Nelayan Tanjung Dawai di bawah sediaan LKM. Dan operasi ini telah beroperasi sejak tahun 2004. Nak tahu sama ada produk ni halal ataupun tidak? Ikut saya masuk dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana, Cik? Saya daripada Kuala Lumpur, baru je sampai kat Kedah ni. Jadi saya dengar kat sini ada keropok ikan bilis. Jadi nak juga saya datang beli kat sini. Tapi saya sebelum beli ni sebagai pengguna biasalah, Cik. Saya nak tahulah sama ada produk ni bersih atau tidak. Saya tak ada masalah lah kalau Cik nak melawat kilang kami ni. Dan kebetulan hari ni pun kita beroperasi. Dan bolehlah kalau Cik nak masuk melawat bagaimana proses keropok ni. Betul? Ya, insyaAllah. Jadi kalau macam tu, terima kasih saya nak ikut Cik masuk ke dalam ni. Okey. Terima kasih ya. Okey, ni. Ini keropok yang telah siap dikukus dan telah menjalani proses penyedukan selama 2 hari. 2 hari ya? Ya, pada suhu 5 darjah Celsius. Dan keropok ni telah sedia untuk dipotong lah. Dan dijemur. Maksudnya selalunya kuantiti yang letak dekat sini berapa? Dalam satu peti ais ni boleh masuk dalam 200 kilo 200. ataupun 300 batang lah. 300 batang lah. Tuan, yang kat sana tu proses apa? Boleh kita tengok Okey, ni adalah proses mengadun di mana semua bahan-bahan yang telah dikisar seperti ikan bilis dan tepung serta bahan-bahan lain diadunkan dalam mesin ni lah. Okay. Sebelum kita membentuk keropok untuk dikukus. Dan ni apa pula? Yang ni proses penimbangan supaya bila kita membentuk tadi dough ni mendapat panjang dough yang sama. Terima kasih sebab dah bagi tahu saya semua tentang ni. Saya nak minta satu je izin tuan. Boleh tak kalau saya jalan seorang-seorang pusing ke kilang? Okey, silakan. Ya, terima kasih ya. Di hadapan saya ni adalah bahan mentah dan ini merupakan bahan utama dalam membuat keropok ikan bilis. Jadi selalunya kalau kat rumah kita nak makan bahan-bahan mentah kenalah dibasuh. Jadi kita periksa ikan ni sama ada dah dibasuh ataupun tidak. Nampaknya ikan-ikan ni pun bersih dan saya yakin ikan ni telah dirasuh. Lulus.
Saya sedang memeriksa sama ada tertumbuhnya fungus ataupun kulat pada keropok ini. Sebenarnya keropok ini adalah keropok yang sudah dikukus yang sedang menjalani proses penyejukan sebelum dipotong menjadi nipis dan dijemur. Dan yang pentingnya di sini, keropok-keropok ini seharusnya disimpan dalam peti sejuk pada kadar 7 darjah Celsius untuk mengelakkan pembekuan yang maksimum. Untuk pengetahuan anda, ini adalah mesin pemotong. Sebagai pengguna, kita harus pastikan produk yang kita guna itu sentiasa selamat. Contohnya di sini, kalau kita menggunakan mesin pemotong, matanya haruslah bersih dan tidak berkarat. Ini adalah untuk mengelak daripada sebarang kotoran terlekat pada keropok ini. Jadi, kita sebagai pengguna akan terasa lebih selamat. Betul tak? Sebenarnya sekarang saya berada di dalam rumah haba di mana di sini dijalankan proses untuk pengiringan keropok ini. Dalam proses ini yang penting adalah jarak jaring ini di antara lantai haruslah lebih kurang 1 kaki. Ini adalah untuk mengelak daripada sebarang kotoran ataupun debu melekat kepada keropok yang ada di atas ini. Dan yang keduanya adalah bumbung di atas ini disaluti dengan plastik khas. Ini adalah untuk mengelak daripada kotoran seperti najis burung ataupun kotoran lain daripada terjatuh ke atas keropok ini sebelum melalui proses seterusnya. Dan di sini suhunya boleh mencecah sehingga 45 darjah Celsius. Wah, panas. Ini merupakan tempat pemprosesan akhir bagi produk ini dan ini merupakan tempat pembungkusan. Dan sebagai pengguna, untuk sesuatu produk itu, kita haruslah mengetahui kandungan produk itu dan spesifikasi ini haruslah mengikut piawaian yang telah ditetapkan. Dan satu lagi, sebagai ahli perniagaan ataupun yang terlibat dalam perusahaan makanan ini, timbangan produk itu proses penimbangan ini adalah penting dan setiap kali kita membuat kerja haruslah mengikut syariat yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam. Sekarang saya berada di hadapan mesin yang dikenali sebagai sealer dan produk ini telah menggunakan metallized plastik dan ini lebih baik kerana plastik ini boleh membuatkan jangka hayat produk ini tahan lebih lama. Dan yang penting di sini untuk memastikan sama ada produk itu selamat atau tidak, sealer ini haruslah menutup plastik ini dengan baik dan sempurna. Setelah meneliti cara pembuatan keropok ni, saya yakin produk ni bersih dan halal untuk kita gunakan.
Lagipun kerupuk ikan bilis ni sedap. Melalui pemantauan Eja Halal, sesungguhnya usaha kedua-dua persatuan ini haruslah dipuji kerana telah menggunakan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baiknya. Jadi, sebelum berundur, marilah kita bersama merenung surah Al-Mu'minun ayat ke-51. Firman Allah yang bermaksud, "Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan." Sehingga kita berjumpa lagi dalam Eja Halal. Assalamualaikum.